Malam ni kita pakai nota pertama, bahagian pertama, Sunan Abi Daud. Minggu kedua dan minggu keempat, bahagian kedua ni. Ini bahagian pertama. Yang ini daripada mulalah kitab Abu Daud itu. Setakat ini kita telah sampai ke baru bab yang keempat, iaitu bab karahiyat istiqbalil qiblah inda qada'il hajah. Bab larangan menghadap qiblat ketika qada' hajat. Di bawah ni ada beberapa hadis, tapi malam ni insya-Allah kita akan bincang satu saja hadis di bawah bab ni, iaitu hadis yang ketujuh. Wa bihi qala haddatsana Musaddad bin Musarhad qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an Salman qala qila lahu laqad 'allamakum nabiyyukum kulla shay' hatta al-qira'ah qala ajal laqad nahana sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bi gha'id aw bawl wa alla nastanjiya bil yamin wa alla yastanjiya ahaduna bi aqall min thalathati ahjar aw nastanjiya bi raji' aw 'azmin. Itulah satu hadis di bawah bab ni. Kita kembali semula ke tajuk ni, iaitu bab larangan menghadap kiblat ketika qada' hajat. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Salman, beliau berkata, pernah dikatakan kepadanya, sesungguhnya Nabi kamu telah mengajarkan kepadamu segala perkara, termasuk cara dan adab qada' hajat. Salman menjawab, benar, baginda sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami daripada menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan kurang daripada 3 biji anak batu, dan beristinja dengan kotoran binatang atau tulang. Ini semua yang dilarang oleh Nabi SAW. Gitulah. Itu saja hadisnya. Tetapi perbincangannya cukup panjang lah. Saya pun tak sempat tulis semuanya. Hanya sebahagian sahaja daripadanya sempat saya tulis. Dan malam ni kita akan bincang sekadarnya lah. Babu karahiyat istiqbalil qiblah. Babu karahiyat istiqbalil qiblah inda qada'il hajah. Bab larangan, saya terjemah larangan, menghadap qiblat inda qada'il hajah, ketika qada' hajat. Sebab kita dah ada 2 nota di sini pada tajuknya saja. Larangan menghadap kiblat, nota 33 ya. Kiblat menurut bahasa Arab berarti arah atau sesuatu yang dihadapi dan ditujui. Itu kiblat. Arah yang ditujui, arah yang dihadapi, atau sesuatu yang dihadapi dan dituju. Menurut istilah pula, ia berarti arah ke Kaabah di Mekah, iaitu arah yang dihadap oleh orang Islam ketika bersembahyang. Ketika bersembahyang, mesti kita berhadap ke arahnya. Iaitu arah mana? Arah Kaabah. Letaknya di Mekah. Makkah. Orang kita kata Mekah. Letaknya di Mekah. Kita mesti berhadap ke situ. Kalau tidak, sembahyang tak sah. Sembahyang tak sah. Sebagaimana umat Islam diperintah menghadap kiblat ketika bersembahyang kerana menghormati dan memuliakannya, begitu juga mereka dilarang daripada menghadap ke arahnya atau membelakanginya ketika membuang air. Sebabnya sama, iaitu sebagai menghormati kiblat dan memuliakannya. Itulah berkenaan dengan kiblat yang dimaksudkan di sini. Perkataan larangan dipilih untuk menterjemahkan
perkataan karahiyah. Di dalam di setengah-setengah tempat tu karaha. Perkataan ini selalu juga kita dapati diguna oleh Imam Tirmizi di dalam kitabnya Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi. Perkataan karahiyah. Ia boleh memberi arti makruh tanzihi, iaitu sesuatu yang elok ditinggalkan atau lebih beradab jika ditinggalkan. Dan juga makruh tahrimi, iaitu sesuatu yang tidak haram tetapi hampir-hampir haram. Di sini ia lebih memberi arti makruh tahrimi atau memang haram, yakni menurut sesetengah ulama ia memang haram. Jadi karahiyah, nak ceritanya perkataan karahiyah ini dalam istilah mutaqaddimin dengan arti larangan, larangan. Karahiyah dalam istilah mutaakhirin dengan arti makruh. Makruh boleh jadi makruh tanzihi, boleh jadi makruh tahrimi. Tetapi ia berkait dengan larangan lah. Larangan itu memberi arti makruh tanzihi kah atau makruh tahrimi. Itu dipakai dalam istilah mutaakhirin. Jadi apabila istilah untuk hukum-hukum agama ini telah popular, iaitu sebagai hukum wajib, bahagian-bahagian hukum wajib, haram, sunat, makruh, harus. Maka pada ketika itu karahiyah dipakai dengan arti makruh tahrimi atau makruh tanzihi. Tapi dalam istilah mutaqaddimin, Imam Abu Daud ni termasuk dalam mutaqaddimin. Imam Abu Daud termasuk dalam mutaqaddimin. Bila mereka guna karahiyah, kita kena pakai dalam arti yang lebih luas lagi daripada arti makruh itu. Ia selalu juga digunakan untuk menunjukkan haram. Menunjukkan haram. Dan seringkali berkait dengan larangan. Berkait dengan larangan Nabi SAW. Jadi larangan itu menurut istilah mutaqaddimin boleh jadi haram, boleh jadi makruh tahrimi, boleh jadi makruh tanzihi. Kalau kita pakai, kalau kita terjemah dengan makna makruh, bab makruh menghadap kiblat ketika buang air, jadi makruh apa? Yang dimaksudkan. Sedangkan di setengah-setengah tempat itu dengan makna haram. Dengan makna haram. Kita boleh terus terjemah sebab tak ada khilaf. Walaupun dia guna karahiyah di situ, tapi memang dengan makna haram. Kita boleh terus terjemahkan haram, begini-begini. Padahal perkataan yang digunakan ialah karahiyah. Itu berbeza istilah mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Ini perkara ni kena faham sangat. Kena faham sangat. Kalau tak faham perkara ni susah. Banyak perkara lah, banyak perkara. Jadi istilah mutaqaddimin dengan mutaakhirin ni berbeza-beza. Pembahagian hadis dalam istilah mutaqaddimin lain, dua saja. Hadis dhaif, hadis sahih, itu saja. Tapi dalam istilah kemudian dibahagi kepada beberapa lagi. Hadis maudhu' tu termasuk dalam bahagian dhaif dalam istilah mutaqaddimin. Dalam istilah mutaqaddimin, hadis maudhu' tu termasuk di bawah dhaif. Tapi dalam istilah mutaakhirin lebih terperinci lah, lebih terperinci. Begitu juga berkenaan banyak perkara lah, nasakh dalam istilah mutaqaddiminnya lain, dalam istilah mutaakhirinnya lain. Dengan sebab itu bila kita baca kitab-kitab ulama mutaqaddimin, bila dia sebut nasakh, mansukh apa, kita kena faham dalam konteks makna yang difahami mereka, yang dipakai oleh mereka. Jangan kita ikatkan dia dengan istilah mutaakhirin. Salah lah kalau macam tu, banyak akan jadi melencong lah. Kalau istilah mutaakhirin, kitab mutaakhirin pula tak apa. Kita faham mengikut istilah mereka. Itu pun mutaakhirin pun kadang-kadang dia pakai istilah mutaqaddimin. Jadi dengan sebab itu kita perlu sekali membezakan antara penggunaan mutaqaddimin
dengan mutaakhirin. Jadi Imam Abu Daud guna di sini karahiyah. Karahiyah boleh memberi arti larangan Nabi dalam hadis di bawah bab ni, Nabi larang begini, boleh jadi memberi arti makruh tanzihi, boleh jadi memberi arti makruh tahrimi, boleh jadi memberi arti makruh haram, boleh jadi memberi arti haram, terus boleh jadi semua. Bahkan ada pun ulama-ulama yang berpendapat ia hanya makruh tanzihi saja, ia hanya makruh tahrimi, ia hanya ia haram. Ada pun ulama-ulama yang berpendapat begitu berhubung dengan perkara ni. Jadi ada khilaf dalam perkara ni. Jadi dengan sebab itu lebih baik saya pilih perkataan larangan, bab larangan. Cuba kita perhatikan di sini. Larangan. Saya tak terjemah makruh, tapi saya terjemah larangan. Sebab larangan itu lebih luas. Ia boleh memberi arti makruh, boleh memberi arti makruh tanzihi, boleh memberi arti makruh tahrimi, dan boleh memberi arti haram juga. Jadi luas, semua boleh pakai. Kalau kita kata makruh, orang akan tanya, makruh apa? Dan orang yang berpendapat menghadap kiblat itu haram hukumnya, dia tak akan setuju lah, mana boleh makruh tanzihi, mana boleh makruh. Ini sebenarnya punca difaham makruh tanzihi, makruh tahrimi atau haram tu berpunca daripada larangan Nabi. Larangan itu memberi arti apa? Dengan sebab itu, kita dalam tajuk ni, karahiyah kita pakai, selalu saya guna begitu. Kecuali kalau jelas ia memberi arti haram, maka ada ketikanya kita akan terjemahkan dengan haram. Supaya jelas. Dan itu biasanya boleh dikatakan di tempat-tempat yang memang tiada khilaf lah tentang haramnya. Tapi digunakan karahiyah juga. Ketika itu bolehlah kita kata, kita terjemah haram. Di sini, seperti kebanyakan tempat yang lain, saya akan menterjemahkan karahiyah dengan arti larangan saja. Larangan menghadap kiblat. Daripada tajuk yang diadakan oleh Abu Daud, tajuk bab. Ini dia panggil yang kita baca tadi, tajuk bab yang keempat ni. Ini orang panggil tarjamatul bab. Samalah kitab hadis mana-mana pun, tajuk bab itu dipanggil tarjamatul bab. Tajuk bab. Cuma tajuk bab yang paling dalam, paling seni, ialah tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Imam-imam lain tidaklah seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada juga begitu, kena bincang dengan lebih mendalam lah, dengan lebih halus. Tetapi secara umumnya tajuk bab yang dibuat oleh mereka itu jelaslah. Walau bagaimanapun ada juga yang kita perlu bincangkan, macam tadi karahiyah, perlu bincang tu. Sebab ini mengikut istilah mutaqaddimin, bukan mengikut istilah mutaakhirin. Jadi menurut daripada tajuk bab yang diadakan oleh Abu Daud, para ulama menyimpulkan pandangannya dalam masalah ini. Sebab kita baca kitab Abu Daud kan, kita nak tahu jugalah apa pandangan dia. Sebab dalam masalah ni banyak pendapat. Pandangan dia, adakah ulama dapat mengesan pandangan dia berhubung dengan perkara ini? Jawabnya ada. Para ulama menyimpulkan pandangannya dalam masalah ini. Daripada tajuk bab tu lah. Begitu juga pengarang-pengarang kitab hadis yang lain, kita nak tahu pandangan dia atau mazhab dia atau pendapat pilihannya. Kita tengok tajuk dia. Bagi mereka, Imam Abu Daud berpendapat menghadap kiblat ketika membuang air itu makruh hukumnya secara mutlak. Makruh hukumnya secara mutlak. Maksud secara mutlak itu sama ada di tempat tertutup atau terbuka. Memang makruh hukum. Tidak eloklah dilakukan. Tidak elok dilakukan. Sama ada secara mutlak, sama ada di tempat tertutup atau terbuka. Tetapi dalam keadaan darurat pula ia dibenarkan. Maksud dibenarkan, diharuskan, boleh dalam keadaan darurat memang
boleh menghadap kiblat. Itulah sebabnya beliau mengadakan pula satu bab lain selepas ini yang menunjukkan keharusan menghadap kiblat ketika membuang air, iaitu babur rukhsah fi dhalik. Dan ini bagi beliau dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat boleh menghadap ke arah kiblat itu. Membelakanginya lebih-lebih lagi. Samalah. Boleh juga dalam keadaan darurat. Contohnya macam mana darurat ni? Darurat ni misalnya kita pergi ke suatu tempat, tandas dia tu memang menghadap ke arah kiblat. Kita nak duduk macam mana? Susah nak duduk. Tempat tapak dia, tempat letak kaki kita tu memang sesuai duduk begitu. Kalau kita tidak menghadap kiblat, susah nak duduk. Susah nak duduk. Dalam keadaan itulah maksud darurat tu. Tapi kalau dalam keadaan ada pilihan, memang makruh hukumnya. Itu menurut Imam Abu Daud. Ini dapat hadirin hadirat sekalian dapat lihat di sini. Contohnya saya tunjuk di sini. Ini kita perbahasan ini banyak saya ambil daripada kitab ini, Badlul Majhud. Kadang-kadang saya tengok situ, kadang-kadang saya tengok sini, adalah sana sini. Dan ini hanya nota sepintas lalu sahaja. Biasanya bila saya nak siapkan sebagai buku, betul-betul buku lah, kita perlu mengambil lebih banyak masa untuk membuat tokoh tambah di sana sini. Biasalah begitu. Di sini saja kalau kita perhatikan, babu karahiyah istiqbalil qiblah inda qada'il hajah, nombor 2, cuba tengok. Qultu wa zahirus as-sani' al-musannif anna al-istiqbal 'indahu makruh mutlaqan murakhas daruratan haitsu tarjama ba'da dhalik babur rukhsah fi dhalik. Ini ta'liq yang dibuat oleh Syekh Zakaria. Jadi Syekh Zakaria nampak ini antaranya lah pengarang pensyarah yang nampak di sebalik tajuk bab yang dibuat oleh Imam Abu Daud itu, dia menyatakan pilihannya, iaitu istiqbal di sisinya indahu makruh mutlaqan. Maksud mutlaqan tadi saya dah sebut dah, sama ada di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Maksudnya dalam tandas ke ataupun di tanah lapang ke, sama, makruh. Tidak eloklah dilakukan. Tetapi dibenarkan, dibolehkan dalam keadaan darurat. Sebab itu kita kena ambil kira. Selepas satu tajuk itu, ada lagi tajuk lain yang menunjukkan apa. Kita kena perhati semua itu. Ini yang ada di dalam ta'liq Badlul Majhud. Yang di atas ni, ini Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri. Di bawah ni ta'liq muridnya, iaitu Syekh Zakaria. Yang dibuat oleh muridnya. Kemudian yang ada nota ni dalam kitab Umdatul Qari, jilid berapa, muka surat berapa ni, ini anak murid lagi daripada Syekh Zakaria. Iaitu kita dah tunjuk dah sebelum ni. Tak apa, sekali lagi saya tunjukkan. Ini kitabnya, Badlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud. Karangan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Kabir Al-Syekh Khalil Ahmad As-Saharanpuri. Lahir pada tahun 1269 dan meninggal dunia pada tahun 1346 Hijrah. Bersama-sama ta'liqat oleh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Al-Madani, meninggal dunia pada tahun 1402. Lepas tu di bawah lagi tu, yang saya tunjuk tadi tu ada rujukan, ada apa tu, itu dibuat oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Taqiyuddin An-Nadwi. Ini murid kepada Syekh Zakaria. Dia ni Syekhul Hadis di UAE, salah satu universiti di UAE. Pernah jadi profesor di sana. Jadi yang di bawah tu dialah yang buat ini kan. Cuba kita perhatikan. Kalau ada
misalnya Aini dalam Syarah Bukhari. Syekh Zakaria tak adalah tulis jilid sekian, muka surat sekian. Yang tulis macam ni, itu dibuat oleh Dr. Taqiyuddin Nadwi tadi. Maulana Dr. Taqiyuddin Nadwi. Ni macam ni. Macam ni yang di bawah ni dibuat oleh dia. Antara tujuan Imam Abu Daud mengadakan tajuk bab ini ialah menyatakan sebahagian daripada adab dan disiplin yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ketika membuang air. Itu tujuan. Ini termasuk dalam bab adab dan disiplin lagi. Beberapa tajuk di permulaan kitab Abu Daud ni sebenarnya menceritakan tentang adab dan disiplin. Membuang air, tak kira air besar ke atau air kecil, ada semua di permulaan kitab Sunan Abi Daud ini. Mereka dikehendaki tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Umat Islam dianjur supaya menghadap ke arah lain dengan menjadikan kiblat di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Jika seseorang berada di sebelah Madinah lah, atau Mekah berada di sebelah utara atau selatan tempat tinggalnya, maka ia hendaklah menghadap ke arah timur atau barat ketika membuang air. Dengan itu terhindarlah ia daripada menghadap kiblat atau membelakanginya. Kalau macam kita, kiblat kita ke arah barat, maka kita tak boleh menghadap ke arah barat, tapi kena menghadap ke arah utara atau selatan. Begitu maksudnya. Supaya apa? Supaya terhindar daripada menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, yang mana Rasulullah SAW telah melarang kita daripada melakukan begitu ketika membuang air. Itu ada dalam sekian banyak hadis-hadis. Seterusnya sampai di sini 34. Menghadap kiblat ketika qada hajat. Qada hajat ni bahasa kita pun, bahasa Melayu pun dah guna begitu, qada hajat. Qada hajat ini, asal makna dia qada hajat ni menunaikan hajat, menyempurnakan hajat. Kita ada nota di sini, qada hajat yang dimaksudkan di sini merangkumi buang air besar dan air kecil, kedua-dua sekali. Bukan air besar saja. Ketika buang air kecil pun kena jaga adab ini. Baik, sampai di sini saya nak mintalah salah seorang peserta kita tampil untuk membacanya. Saya baca Maulana. Soleh ya? Sila. Ya, Maulana. Sila. Baik. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum menghadap kiblat dan membelakanginya ketika membuang air. Di bawah ini adalah perinciannya. Pertama, dilarang secara mutlak. Yang kedua, diharuskan secara mutlak. Yang ketiga, ada perbezaan hukum antara di tempat terbuka dan di dalam binaan atau bangunan atau tempat tertutup. Yang keempat, tidak harus menghadap ke arah kiblat secara mutlak, baik di tanah lapang atau di tempat tertutup, tetapi harus membelakanginya juga secara mutlak. Ini adalah salah satu daripada dua riwayat yang dinukilkan daripada Abu Hanifah dan Ahmad. Yang kelima, larangan menghadap kiblat atau membelakanginya itu hanya larangan tanzihi yang memberi erti makruh tanzihi sahaja, bukan makruh tahrimi. Ini merupakan satu lagi pendapat yang dinukilkan daripada Abu Hanifah, Ahmad dan Abu Thawr. Yang keenam, harus membelakangi kiblat di dalam bangunan sahaja, di tempat terbuka, tidak dibenarkan juga. Antara yang dinukilkan berpendapat begini ialah Abu Yusuf. Yang ketujuh, haram secara mutlak termasuk menghadap atau membelakangi kiblat yang telah dimansuhkan, yakni Baitul Maqdis. Inilah pendapat yang dinukilkan daripada Ibrahim dan Ibn Sirin. Ibrahim maksudnya Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. Ya, tak apa, teruskan. Okey, yang ke-8, hukum haramnya khusus dengan penduduk Madinah dan orang-orang yang berada pada arah mereka. Orang yang kiblatnya berada di sebelah barat atau timur boleh saja menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini adalah pendapat yang dinukilkan daripada Abu Awanah, murid Al-Muzani. Sekejap. Apa ni Soleh? Kita nak cuba perhatikan di sini.
Di dalam Badlul Majhud ini dia sebut ni. واختلف العلماء في ذلك على أقوال ومذاهب. قال العيني في شرح البخاري. Kemudian disebutlah apa yang kita sebut tadi. Tapi yang dia sebut ini sekadar 4 sahaja yang dia sebut di sini. Sekadar 4 sahaja. 4 mazhab. Yang pertama, dilarang secara mutlak. Secara mutlak itu maksudnya tempat terbuka ke, tempat tertutup ke, semua dilarang. Membelakangi ke, menghadap ke, tak boleh. Semua. Yang kedua, harus secara mutlak. Mana boleh? Di tempat terbuka, di tempat tertutup, membelakangi atau menghadap, boleh. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak harus dalam menghadap dalam binaan dan sahra, tempat terbuka, tanah lapang. Kedua-duanya sekali. Tapi membelakangi boleh. Itulah yang kita sebut. Yang keempat ini, haram istiqbal, menghadap dan juga membelakangi kiblat di tanah lapang. Dalam binaan tidak. Menghadap pun tidak terlarang, membelakangi pun tidak. Inilah pendapat Malik, Syafi'i, Ishaq, Ahmad dalam satu riwayatnya yang lain. Intaha. Kemudian Aini menyebutkan 3 lagi mazhab yang lain. Kita tidak mahu panjangkan perbincangan tentangnya. Dia sebut 3 lagi. 3 lagi. Baik. Di bawah ni nombor 4 ni, pengarang Ghayah, Al-Ghayah, Sahibul Ghayah. Sahibul Ghayah ni maksudnya Ghayatul Maqsud. Syarah Sunan Abi Dawud. Syarah Sunan Abi Dawud. Ni. Al-Ghayah ni maksudnya Ghayatul Maqsud. Syarah Sunan Abi Dawud. Kalau yang biasanya dalam dunia sekarang ni, di mana-mana pun orang biasa bertemu dengan syarah Abu Dawud yang ni. Cuba tengok ni. Aunul Ma'bud. Syarah Sunan Abi Dawud. Lil-Allama Abi Tayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi. Ni Aunul Ma'bud ni sebenarnya ringkasan kepada Ghayatul Maqsud tadi. Itu perlu tahu. Al-Ghayah yang dimaksudkan, yang disebut tadi, Ghayatul Maqsud. Ni Aunul Ma'bud ni ringkasan kepada dia. Cuba kita perhatikan. Ini yang Aunul Ma'bud. Yang ni saja pun yang ringkasan dia ni pun 13 jilid. 13. Ghayatul Maqsud itu 30 jilid. Ghayatul Maqsud, Syarah Sunan Abu Dawud, 30 jilid. Dan saya sendiri pun tak pernah tengok yang Ghayatul Maqsud itu. Kebanyakan ulama kalau petik pun bahagian awal dia saja. Bahagian awal dia saja. Katanya, tak tahulah, takut sekarang ni ada penerbit yang berani menerbitkannya sebab belanja tu makan belanja besar, 30 jilid itu. Dan ini karangan Syamsul Haq Azim Abadi ni, orang India juga. Di dalam Ghayatul Maqsud, dia kata, dia sebut 8 mazhab. Begitu juga tersebut dalam Al-Aujaz. Al-Aujaz ni, Aujazul Masalik ila Muwatta'i Malik. Ini karangan Syekh Zakaria. Ini pada jilid yang keempat. Yang saya sebut 8 itu, saya merujuk ke sini. Al-Aujazul Masalik. Aujazul Masalik ni cuba kita tengok di sini, ya. Saya nak tunjuklah biar semangat sikit yang belajar-belajar ni. Belajar-belajar hadis ni semangat. Cuba tengok ni. Ini Syekh Zakaria tulis 17 jilid. Syarah Muwatta' Imam Malik. Muwatta' Imam Malik tu kecil sangat kan. Sejilid ya. Jadi 17 jilid. Jadi yang kita nak rujuk ni, yang saya rujuk ni jadi 8, sebut 8 itu dalam Aujazul Masalik, jilid yang keempat. Boleh kita tengok di sini, ya. Ini Aujazul Masalik ila Muwatta'i Malik. Aujazul Masalik ila Muwatta'i Malik. Dia sebut jilid 4 muka surat 162. Jilid 4 muka surat 162. Ni di sini. Cuba kita tengok di sini. Di bawah ni dia ada sebut. Ni 1, 2, 3 dia ada sebut. Di sinilah tempat saya rujuk yang sebut 8 itu. Dalam Ghayatul Maqsud pun sebut 8. Ghayatul Maqsud tu dikarang lebih awal lagi daripada Aujazul Masalik ni. Perlu kita ketahui bahawa pengarang Aunul Ma'bud
Ghayatul Maqsud ini dia daripada aliran Ahlul Hadis. Sama seperti Tuhfatul Ahwazi, Syarah Tirmizi itu karangan Ahlul Hadis juga, aliran Ahlul Hadis. Adapun ni Badlul Majhud apa semua ni, ini aliran Deobandi, cuba tengok di sini ada 8. Di sini. Baik, kita tengok balik di sini. Inilah 8 pendapat ini. Saya sebutkan nama-nama tentang empat daripadanya saya tak sebut pendapat siapa. Yang keempat tu adalah dinukilkan daripada Abu Hanifah dan Ahmad. Yang 3 tu saya tak sebut. Sebab apa? Kita bincangkan dengan lebih detail selepas ini. Cuba tengok. Abdul Soleh teruskan. Baca lagi, sambung lagi di sini. Okey, mana? 4 yang pertama itu disebut oleh Al-Aini sebagai pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Imam An-Nawawi tidak menyebut selain yang 4 itu. Begitu juga kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari. Syekhul Hadis Maulana Zakaria menyebut 3 yang pertama darinya itulah yang paling masyhur di kalangan ulama. Kebanyakan pensyarah kitab-kitab hadis menyebutkannya. Pertama ialah dilarang secara mutlak. Ia merupakan pendapat Abu Ayyub Al-Ansari, Mujahid, Ibrahim An-Nakhai, Al-Thawri, Abu Thawr dan Ahmad dalam satu riwayat daripadanya. Ibn Hazam di dalam Al-Mukhalla menulis itu juga adalah pendapat Abu Hurairah, Ibn Mas'ud, Suraqah bin Malik, Atha' Al-Auza'i dan ramai dari kalangan salaf yang terdiri daripada para sahabat dan tabi'in. Hafiz Ibn Hajar pula menyebutkan bahawa itulah yang masyhur dinukilkan daripada Abu Hanifah dan Ahmad. Itu juga merupakan pegangan Abu Thawr, murid Asy-Syafi'i. Di kalangan para ulama Malikiyah, Ibnu Al-Arabi mentarjihkannya. Di kalangan para ulama Zahiriyah pula Ibn Hazm mentarjihkannya. Hujah mereka ialah larangan perlu diutamakan daripada keharusan. Kedua ialah diharuskan secara mutlak. Itulah mazhab Urwah bin Az-Zubair, Rabi'ah Ar-Ra'i, Rabi'ah Ar-Ra'i, guru Imam Malik dan Daud Az-Zahiri. Maknanya di kalangan ulama Zahiriyah ni tak sependapat juga. Cuba tengok Ibnu Hazm Zahiriyah, tapi Daud Zahiri sendiri itu termasuk dalam yang kedua. Harus secara mutlak. Sedangkan Ibnu Hazm kata dilarang secara mutlak. Itu. Zahiri pun dia berbeza juga. Tidak kata Zahiri ini sependapat semua, tidak. Teruskan. Ketiga ialah ada perbezaan hukum antara di tempat terbuka dan di dalam binaan atau bangunan atau tempat tertutup. Di tempat terbuka terlarang, sementara di tempat-tempat tertutup seperti di dalam bangunan dan lain-lain pula diharuskan. Inilah mazhab 3 daripada 4 imam besar umat Islam, iaitu Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dan ia juga diriwayatkan daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Umar, Asy-Sya'bi, Ishaq bin Rahawayh dan lain-lain. Menurut Hafiz Ibn Hajar, ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi yang kata di tempat tertutup tak mengapa, menghadap kiblat ke atau membelakangi tak mengapa, tapi di tempat terbuka sahaja yang dilarang. Itu mengikut Hafiz Ibn Hajar adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian kita pergi kepada hadis. Baik, dalam hadis ni saya tak buat lagi tentang perawi-perawinya. Saya tak sempat buat lagi, tetapi sebahagiannya adalah perawi Bukhari, perawi Muslim kan. Jadi kalau tengok dalam kitab saya yang sudah dicetak Syarah Bukhari, dalam tu saja pun dah ada Musaddad bin Musarhad itu dengan agak detail kita bincang. Jadi di sini saya tak sempat buat. Kalau peserta-peserta kita yang hadir pada malam ni nak tengok secara ringkas, boleh tengok di sini. Boleh tengok di sini. Ini secara ringkas. Dia sebut Musaddad bin Musarhad, thiqah. Hadisnya diambil oleh Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Itu ringkas. Abu Muawiyah, Muhammad bin Khazim Ad-Darir Al-Kufi, thiqah. Keenam pengarang kitab hadis yang utama ada mengambil hadisnya. Dan dia masyhur dengan kunyahnya Abu Muawiyah.
A'mash, iaitu Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi, dia perawi thiqah. Keenam pengarang kitab utama hadis ada mengambil hadisnya. Ibrahim, iaitu Ibrahim bin Yazid bin Qais An-Nakhai Al-Kufi, thiqah, faqih. Dia sebut ringkas gitu. Dia sebut ringkas begitu. Tapi kalau kita tengok di dalam kitab Badlul Majhud, sebab tu saya tak bincang semua lagi. Dalam Badlul Majhud, kita akan dapati perbincangan yang lebih detail. Cuba tengok sini. Musaddad bin Musarhad, dia tak sebut dah. Abu Muawiyah, oleh kerana tak bertemu lagi sebelum ni, dia sebut. Macam kita sebut tadi lah, Muhammad bin Khazim At-Tamimi As-Sa'di Maulahum. Jadi As-Sa'di ni At-Tamimi Maulahum, bukan dia ni daripada Bani Sa'ad, apa tidak, maula mereka. Mana Bani Sa'ad, seseorang lah daripada Bani Sa'ad tu memerdekakan salah seorang daripada keturunan dia tu, itu maksudnya. Ad-Darir, maksudnya dia ni buta. Abu Muawiyah ni buta. Amiya wa huwa saghir, dia ni buta ketika masih kecil lagi. Ahfazun nas li hadithil A'mash, dia orang yang paling ingat kalau hadis A'mash, tak boleh lawan dia. Wa qad yahimu fi hadithi ghairi, tapi kalau dalam meriwayatkan hadis orang-orang lain, kadang-kadang dia keliru juga. Wa qad rumiya bil irja', dia ni dituduh berfahaman irja', yakni murji'ah, dituduh ataupun dikatakan berfahaman murji'ah. Ya'qub bin Syaibah kata kana minats thiqat, dia termasuk dalam perawi thiqat. Rubbama dallasa, kadang-kadang dia melakukan tadlis. Wa kana yaral irja', dia berfahaman murji'ah. Ajurri berkata dia ambilnya daripada Abu Dawud, ya, Imam Abu Dawud, kana murji'an, dia ni murji'ah. Mana Imam Abu Dawud tak kisah. Ada pahaman-pahaman yang berbeza sedikit sebanyak tu tak kisah. Apalagi sebenarnya istilah murji'ah ni, kalau mengikut Syahrastani dalam kitab dia Al-Milal wan Nihal, dia ada dua, murji'ah yang sesat, murji'ah Ahlussunnah. Murji'ah Ahlussunnah tu, bahkan Imam Abu Hanifah tu sendiri disebut sebagai murji'ah. Jadi tidak pelik lah kalau kata Abu Muawiyah ni murji'ah, maksudnya murji'ah Ahlussunnah. Murji'ah Ahlussunnah, dipakai begitulah. Ataupun kalau ulama-ulama kita ambil, ni dipanggil Ahlul Bid'ah ni, riwayat Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah ni bid'ah akidah lah. Boleh jadi kemudiannya perawi itu dia bertaubat. Yang dikatakan murji'ah tu pernah jadi murji'ah, pernah. Ataupun ia murji'ah tapi murji'ah yang tidak teruk. Dan hadis dia yang diambil itu pula tidak menyokong pendapatnya. Sebaliknya, kadang-kadang bercanggah dengan fahaman dia tu. Itu yang diambil dengan syarat-syarat seperti itulah. Ataupun dituduh sahaja dia tu murji'ah, sebenarnya tidak. Jadi ada beberapa kemungkinan tadi. Atau sampai mati disebut sebagai murji'ah seperti Imam Abu Hanifah, tapi itu murji'ah Ahlussunnah. Ini tak ada masalah lah. Gitu. Tapi daripada kata-kata setengah ulama, kita tidak nampak dia ni murji'ah Ahlussunnah, tapi murji'ah yang salah tu. Maka kemungkinan yang lain yang saya sebut tadi mungkin berlaku, iaitu dia ambil riwayat dia ni setelah dia bertaubat daripada fahaman itu, atau dia ni murji'ah yang mungkin kepada setengah-setengah orang teruk, kepada setengah yang lain tidaklah seberapa. Dia tidak menyeru orang kepada fahamannya dan sebagainya. Begitu, boleh jadi begitu. Dia murji'ah. Pada tempat yang lain pernah juga dia berkata dia ni ketua murji'ah di Kufah. Dia murji'ah ni satu golongan yang bertentangan dengan golongan Khawarij. Kalau Khawarij menekankan sangat amalan sebagai sebahagian daripada iman. Tak ada amalan, tak ada iman. Melakukan dosa besar jadi kafir. Murji'ah ni pula dia lawan. Dia lawan. Murji'ah ni pula bermudah-mudah dalam masalah amalan.
Tak ada amal pun tak apa, masuk syurga juga asalkan beriman. Itu fahaman Murji'ah. Dan zahir, kalau zahir perbuatan itu, kalau ahli sunnah kata dah rosak iman, dia kata tak lagi. Bergantung kepada hati. Kalau hati tak terima, cuma perbuatan zahir saja, tak jadi kafir lagi. Dia ringan dalam masalah tu. Itu buat Murji'ah ni. Ibnu Hibban menyebutnya di dalam kitab thiqatnya. Maknanya dia ni perawi thiqat lah. Dan beliau berkata, dia ni seorang hafiz, mutqin, teguh, kukuh, pengetahuan dia tu kukuh. Tetapi dia ni murji'an khabithan, seorang murji'ah yang khabith, teruk. Makna bagi Ibnu Hibban, murji'ah yang teruk. Jadi penilaian ulama rijal ni berbeza-beza pula. Kalau Ibnu Hibban kata dia murji'ah yang teruk, mungkin orang lain kata tidak teruk sangat. Tidaklah teruk sangat. Riwayat dia masih kita boleh terima lagi dalam keadaan bertapis. Dalam keadaan bertapis boleh kita terima. Sebab itulah pengarang-pengarang kitab utama pun terima. Tidaklah kata orang ahli sunnah ni terlalu keras, terlalu taksub, tak terbuka langsung. Tidak. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab mereka, perawi-perawinya terdiri daripada macam-macam fahaman. Cuma yang pastinya menurut pengarang itu, perawi berkenaan tidaklah ahlul bid'ah yang teruk. Mengikut dia lah. Mungkin orang lain kata teruk. Itu pada pandangan orang lain. Mengikut dia setakat yang dia tahu tidak begitu. Walau bagaimanapun, kita orang ahli sunnah ni, bila kita berhadapan dengan keadaan, situasi keadaan macam ni, kita kena berhati-hatilah. Ni ada ni. Jadi kita berhati-hati. Tengok. Riwayat dia tu menyokong pandangan dia ke tidak. Kalau tidak, kita nampaklah. Kenapa pengarang ni ambil juga pendapat dia. Sebab hadis itu tidak menyokong pendapatnya. Begitu. Contohnya. Itu antara benda yang kita kena berhati. Jangan pula kita kata pengarang-pengarang kita hadis ni tak erti, tak tahu. Bermudah-mudah. Jangan pula kita kata begitu. Dia adalah cara menapisnya tu. Kepada kita yang tak tahu ni, susahlah. Kita yang tak tahu kan. Kalau air tu kotor, habislah tengok sajalah. Orang Kelantan kata kelipah tengok. Pejam celik tengok. Nak buat apa? Tapi kepada orang yang mengerti, kepada orang yang ada alat yang cukup, macam-macam penapis ada, sekarang ni ada kowel lah, ada macam-macam kan. Guna itulah. Dia boleh guna, dia boleh minum juga, boleh ambil juga manfaat. Air yang masin tu, air laut tu boleh orang proses. Jadi air minum. Tak terasa pun itu air laut. Boleh proses. Begitulah juga dalam bidang hadis ni. Jangan kita cepat menuduh, bersangka buruk. Kita kena tengok mereka ni orang-orang yang ahli, pakar-pakar semuanya. Kalau dia ambil, ada cara dia, ada kaedahnya. Gitu. Kena faham semua tu. Jangan keliru dalam masalah ni, ya. Jangan keliru. Abu Muawiyah meninggal dunia pada tahun 195. Walahu ithnatan wa thamanuna sanah. Meninggal dunia ketika berumur 82 tahun. Dia meriwayatkan daripada A'mash, Sulaiman bin Mihran Al-Asadi Al-Kahili, maula mereka, Abu Muhammad Al-Kufi, thiqah, hafiz. Thiqah lagi hafiz, tetapi dia melakukan tadlis juga. Jadi semua yang disebut oleh ulama rijal kita kena ambil kira. Kalau macam riwayat Abu Muawiyah katakanlah, dia meriwayatkan hadis yang menyokong pendapatnya, tak boleh pakai. Dhaif tu. Dhaif. Tak boleh pakai. Tapi biasanya pengarang-pengarang yang utama ni dia tapis banyak dah. Dia tapis, dia tak akan ambil benda-benda yang macam tu. Ni macam A'mash. Dia melakukan tadlis. Kalau dia riwayat secara anak-anak, kita kena berhati-hati lah. Sebab itu kena belajar usul hadis. Kena belajar ulum hadis. Jangan belajar hadis saja. Tapi kalau belajar hadis macam kita ni, saya sambil-sambil tu saya sebut juga benda-benda ni. Jadi akan dapat banyak lah. Tapi kadang-kadang orang yang belajar hadis tu dia rengkah-rengkah. Dia tak bincang dengan benda-benda seperti ini. Bila tak bincang, boleh. Kepada orang-orang yang ahli boleh. Sebab itu baguslah. Saya setuju sangatlah terhadap hadis kita ni kan.
Dia ada mengajar, ada ustaz-ustaz, kalau boleh peserta-peserta ni ikutilah. Jangan ikuti yang ni saja. Ikuti juga kelas apa ni, ulum hadis, kelas mustalah hadis, istilah-istilah hadis itu, supaya kita jadi biasa. Dan kita faham cara ulama hadis itu. Kita faham dengan betul. Begitupun nak jadi muhaddis tu payah juga, bukan memadai dengan itu saja, tapi sekurang-kurangnya kita ada asas. Beliau meninggal dunia pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, dan meninggal dunia, dia dilahirkan pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain, dan meninggal dunia pada tahun 47, atau ada khilaf di sini 48 Hijrah. Itu Amash. Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad An-Nakha'i. Abu Imran Al-Kufi, kata Ibnu Ma'in tentang Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i. Kalau Ibnu Ruslan, dia disebutkan silsilah nasab Ibrahim ini begini: Ibrahim bin Yazid bin Amr bin Rabi'ah bin Harithah bin Sa'ad bin Malik bin An-Nakha', yang terkenal dengan An-Nakha'i. Itu Ibnu Ruslan. Itu saya dah tunjuk dah baru ni kan. Syarah Abu Daud dia ada juga. Syarah Abu Daud. Baik. Ibnu Ma'in berkata, Marasil Ibrahim lebih aku suka daripada Marasil Sya'bi. Tinggi. Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim, dia ni tabi'i. Kalau dia terus meriwayatkan daripada Nabi, dia tak sebut sahabat. Maknanya hadis mursal dia tu sahih, kuat. Kecuali terbuktilah yang mursal itu tidak sahih. Tapi Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in kata, lebih aku suka daripada Marasil Sya'bi. Padahal mursal Sya'bi itu pun kuat juga. Kuat dah tu. Mana yang dia ni kuat lagi mengikut Ibnu Ma'in. Dia ni thiqah. Cuma dia selalu melakukan irsal. Dia selalu meriwayatkan secara mursal. Itu kena berhati-hatilah. Kalau perawi yang selalu meriwayatkan hadis mursal ini, kita kena tengoklah kaedahnya. Sebab itu kita kena belajar usul hadis. Hafiz Abu Sa'id Al-Ala'i berkata, huwa mukthir minal irsal. Dia banyak melakukan irsal. Sekumpulan imam-imam hadis menganggap marasilnya, yakni mursal-mursal yang diriwayatkan oleh Ibrahim itu sahih. Mereka mensahihkan marasil Ibrahim An-Nakha'i. Cuba tengok. Qala Ibnu Al-Qayyim, kullu man lahu dhawqun fil hadis, idza qala Ibrahim, qala Abdullah, la yatawaqqafu fihi. Semua orang yang ada dhawq dalam hadis, bila Ibrahim kata Abdullah, dia tidak akan teragak-agak lagi tentang sanad itu. Mana dia akan yakin dengan sanad itu. Walaupun tak sebut siapa. Kalau dia kata Abdullah, tak ada ragu lagi. Ini boleh tengok kitab ni bagus, Badrul Majhud ni, sebab dia bagi rujukannya. Yang asalnya Syekh Zakaria buat tak adalah macam ni. Sebut rujukan Zadul Ma'ad jilid 5 muka surat ini, tak ada. Ini dibuat oleh murid Syekh Zakaria, Maulana Dr. Taqiyuddin Nadwi Al-Mazahiri. Dia ni lepasan Nadwatul Ulama dan juga lepasan Mazahirul Ulum, Saharanfur, tempat Syekh Khalil Ahmad dan tempat Syekh Zakaria itu. Kemudian dia pergi buat PhD pula di Arab Saudi. Dia buat PhD sana pula. Sebab itu dia dipanggil doktor. Baik. Ibrahim An-Nakha'i. Qala Ibnu Al-Madini, Ali Ibnu Al-Madini, dia kata An-Nakha'i ini tak sempat bertemu dengan seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, saya berkata kepadanya, Aisyah, macam mana Aisyah? Dia kata tidak ada orang yang meriwayatkannya selain daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Abi Ma'syar, daripada Ibrahim, dan dia dhaif. Riwayat Sa'id daripada Abi Ma'syar disebutkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih kepada Sa'id daripada Abi Ma'syar
bahawa Ibrahim menceritakan kepada mereka dia pernah masuk menemui Aisyah, dia melihat Aisyah pakai baju atau pakaian merah, pakai pakaian merah. Kata Ibnu Ma'in, udkhila ala Aisyah radhiyallahu anha. Dia dibawa orang masuk menemui Aisyah ketika dia masih kecil lagi. Wa naqamu alaih. Para ulama tak senang hati dengannya, tak suka dengan dia tu kerana dia ada kata lam yakun Abu Hurairah faqihan. Abu Hurairah ni tak faqih. Dengan sebab itu ulama tak suka. Apa cakap macam ni? Mana boleh tak faqih? Abu Hurairah tu pun faqih juga. Jadi antara sebab ada ulama tak senang dengan dia, tak suka hati dengan dia tu, itulah. Qala Az-Zahabi. Jadi panjang cerita dia ni tentang perawi-perawi ni, cuba tengok. Itu antara kelebihan Badlul Majhud. Kata Zahabi, qultu, saya berpendapat, istaqarra al-amru ala anna Ibrahim hujjah. Semua sudah sepakat bahawa Ibrahim ni hujjah dalam hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 96 Hijrah ketika berumur 50 tahun sahaja. Saya berpendapat, saya berkata, kata-kata Ali Ibn al-Madini tadi, Ibrahim tidak bertemu dengan mana-mana sahabat. Dan begitu juga kata Abu Hatim, Ibrahim An-Nakha'i tidak bertemu dengan seorang pun daripada sahabat kecuali Aisyah, tetapi dia tidak mendengar juga sesuatu daripada Aisyah. Dan dia sempat bertemu dengan Anas tapi tidak mendengar sesuatu juga daripadanya. Ibrahim An-Nakha'i meninggal dunia pada tahun 96. Itu kata Ali Ibn al-Madini. Dan lahirnya pada tahun 55. Ajib, pelik ni kata dia. Imam Zahabi komen lah, kritik kata-kata Ali Ibn al-Madini tadi. Dan kritik kata-kata Abu Hatim. Padahal mereka berdua tu tokoh dah, tokoh ilmu rijal. Imam Zahabi ni kemudian mutaakhir. Tapi mutaakhir pun kadang-kadang dia boleh kritik orang dahulu. Sebab hebat Imam Zahabi tu. Imam Zahabi memang hebat. Dia kata pelik. Sebab apa? Ibnu Hibban sebut dia termasuk dalam thiqat tabi'in. Macam mana kita nak kata dhaif? Thiqat tabi'in dia ni. Itu yang Ibnu Hibban sebut itu. Cuba tengok dalam kitab thiqat. Waqala, dan dia berkata, dia mendengar Mughirah bin Syu'bah, Anas bin Malik, dan masuk menemui Aisyah. Dan dia dilahirkan pada tahun 50, meninggal dunia pada tahun 95 atau 96. Macam mana tak sempat bertemu dengan mereka semua ni? Macam mana tak mungkin? Itu sebab tu Imam Zahabi kata pelik. Apa yang disebut oleh mereka ini pelik. Sedangkan dia mendengar daripada beberapa orang sahabat. Tirmidzi dalam Kitabul Ilal berkata, haddatsana Abu Ubaidah Ibnu Abi Safar Al-Kufi qala haddatsana Sa'id bin Amir an Syu'bah an Sulaiman Al-A'mash qala qultu li Ibrahim An-Nakha'i asnid li an Abdullah bin Mas'ud. Kamu sebut sanad yang lengkap kepadaku daripada Abdullah bin Mas'ud. Faqala Ibrahim kata, idza haddathtukum an Abdullah fahuwa alladhi sami'tu. Bila aku meriwayatkan kepada kamu daripada Abdullah, bermakna itu yang aku dengar daripadanya. Dan bila aku kata qala Abdullah berkata, itu berarti aku meriwayatkan daripada bukan seorang, tetapi beberapa orang daripada Abdullah. Itu cara dia sebut tu begitu. Itu sebab itu kita kena faham, setiap orang perawi ni dia ada cara dia sendiri. Wa qad arafta, kau sudah pun tahu bahawa dia dilahirkan dengan mereka sendiri mengaku pada tahun 55. Zaman itu, ada ramai lagi sahabat di Kufah, Basrah, Mekah, Madinah dan lain-lain, seperti Ibnu Abi Aufa, Ibnu Unais, Anas, Abi Tufail, Ibnu Al-Asqam dan lain-lain. Ramai lagi. Bahkan Abu Tufail dan lain-lain mati, meninggal dunia selepas itu. Lama selepas itu. Bagaimana dia tidak mendengar daripada mereka dalam keadaan ada masih ramai lagi daripada sahabat itu. Kufah terutamanya dan lain-lain penuh dengan sahabat-sahabat, kata dia. Di dalam Musnad Al-Khwarizmi tersebut
disebutkan dengan jelas Ibrahim An-Nakha'i ini ada mendengar daripada Anas bin Malik berhubung dengan kewajipan menuntut ilmu. Jadi mereka menafikan samaknya, mendengarnya daripada sahabat dan bertemu dengan sahabat itu la yu'ba'u bihi, tak perlu dihiraukan, tak perlu diperdulikan. Mana ini kritik Imam Zahabi ini. Imam Zahabi kata tak perlu kita hiraukan, tak perlu. Bagi Imam Zahabi, dia sempat mendengar daripada beberapa orang sahabat dan dia tabi'i. Itu kan. Lepas tu Abdurrahman bin Yazid bin Qais An-Nakha'i Abu Bakar Al-Kufi wathaqahu ibnu Ma'in wa ibnu Sa'ad wal Ijli wa Daraqutni. Mereka ni kata dia ni thiqah. Mata au qutila fil jamajim. Dia ni mati ataupun terbunuh dalam peperangan peristiwa Jamajim ini tahun 83. Kata Daraqutni, dia adalah saudara Al-Aswad dan anak saudara Alqamah. Semua mereka adalah perawi thiqah. Daripada Salman Al-Farisi, ni pula ni. Daripada Salman Al-Farisi, Abu Abdullah Ibnu Al-Islam. Salman bin Al-Islam. Dipanggil juga Salman Al-Khair. Dia memeluk agama Islam ketika Nabi SAW sampai di Madinah dan meninggal dunia di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pada tahun 36. Saya terjemah teruslah, kalau baca jadi ambil masa. Dikatakan beliau mencapai umur 350 tahun. Ada orang kata. Tapi ingatnya, dia sebut yuqal, dikatakan. Mana dengan sighah tamrid. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzib berkata, saya ada membaca tulisan, mana tulisan tangan Abi Abdullah Al-Zahabi, yakni Imam Zahabi. Hafiz Ibn Hajar baca tulisan tangan Imam Zahabi. Imam Zahabi tulis apa? Raja'tu 'anil qaul bi annahu qaraba 300 aw zada 'alayha. Aku rujuk. Aku tinggal dah pendapat aku yang sebelum ini yang mengatakan umur dia ni hampir 300 tahun atau lebih daripada 300 tahun. Wa tabayyana li annahu ma jawaza as-thamanin. Telah jelas kepada saya jelas sekarang ni bahawa Salman ini umur dia tidak lebih daripada 80 tahun pun. Tetapi kata Hafiz Ibn Hajar, dia tak ada sebut sandaran dia, tempat rujukan dia. Dia kata begitu. Imam Zahabi kata begitu, mana rujukannya? Dia tak ada sebut. Walau bagaimanapun, Hafiz Ibn Hajar baca tu. Dalam Tahdzibut Tahdzib dia tulis. Cuba tengok di sini. Dalam Tahdzibut Tahdzib, jilid 4, muka surat 139. Dan kalau nak tengok biografi Salman ini dengan lebih detail, tengoklah Usdul Ghabah. Usdul Ghabah, sejarah sahabat-sahabat ni. Jilid kedua, muka surat sekian-sekian. Nombor nama sahabat itu 2151. Ini semua ni dibuat oleh Dr. Taqiyuddin Nadwi. Itu ceritanya. Tapi yang masyhurnya 100 tahun, 200 tahun, ada sebut, memang ada riwayat itu. Tapi Imam Zahabi kata dia dulu pun berpendapat begitu, tapi dia tak mahu dah pakai pendapat itu. Sebenarnya tidak lebih daripada 80 tahun pun. Kita pergi lagi kepada nota kita ni. Baik, tengok. Dia berkata pernah dikatakan kepadanya, yang Salman kata. Siapa kata? 35. Saya nak minta sesiapa baca, silakan. Siapa nak baca sini? Silakan. Siapa nak baca pula tu? Ramai nampak ni. Takkan tak ada yang nak baca, silakan. Cepat-cepat, jangan buang masa. Masa nak habis ni. Siapa nak baca, silakan. Saya baca mana? Siapa? Izzuddin. Silakan. 35 tak? Ya. Yang berkata kepada Salman begitu, menurut sesetengah ulama adalah orang-orang kafir di Madinah. Menurut Ibnu Ruslan pula, yang berkata begitu kepadanya ialah seorang Yahudi. Yang pasti ialah orang itu bukan orang Islam.
Antara bukti ia bukan orang Islam ialah katanya, Nabi kamu telah mengajarkan kepadamu segala perkara. Orang Islam sekali-kali tidak akan berkata begitu. Cuba tengok teks ni, cuba tengok teks. Laqad 'allamakum nabiyyukum. Nabiyyukum. Nabi kamu. Orang Islam tak kata macam tu. Kena faham Kalau dalam hadis sebut nabiyyukum, rasul kamu ke nabi kamu, ni salah satu tanda. Orang yang berkata begitu dia tidak Islam. Kalau orang Islam, dia ada adab, dia jaga adab. Nabi kita misalnya. Nabi SAW berkata, mengajar, dia akan kata begitu. Ini antara bukti bahawa orang yang berkata begini kepada Salman ini bukan orang Islam. Jadi patut pun dia kata begini. Jadi dia kata begini ni sebagai mengejek lah. Pelik orang Islam ni ta'asub sungguh maksudnya. Teruk sungguh. Segala benda ikut. Semua Nabi kata dia ikut. Mungkin begitu maksudnya. Mungkin juga orang kafir ni dia kagum dengan orang Islam. Mungkin juga. Dia kagum dengan Nabi sebab Nabi ni ajar semua. Bila dia tahu Islam ni begitu, mungkin dia akan terfikirlah, menarik juga Islam ni. Semua ada ajaran daripada Nabi SAW. Bukan sembarangan orang yang ajar. Nak berak, nak buat air pun Nabi ajar. Apatah lagi benda-benda lain. Maknanya agama Islam ni agama yang sempurna. Agama yang lengkap ajarannya. Mungkin itu maksudnya. Jadi kita tak tahu. Kebanyakan ulama menyebutkan di sini dengan maksud mengejek. Tapi bagi saya, mungkin itu pun mungkin. Tapi mungkin juga orang kafir ni kata kepada Salman begini, dia kagum dengan ajaran Islam, dengan Islam. Dia kagum dengan Nabi sebab Nabi itu ajar semua. Mungkin dalam perbincangan Salman dengan orang kafir bincang, pertemuan dia dengan orang kafir, kenalan dia atau dia kata begitu kepada Salman. Jadi Salman kata, ya, benar, betul. Sesungguhnya Nabi kamu telah mengajarkan kepadamu segala perkara, termasuk cara dan adab qada hajat. Salman menjawab, benar. Baginda telah melarang kami daripada menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil. Inilah tempat tajuk bab ni. Rujukan tajuk bab. Ataupun tempat ambilan. Tempat ambilan tajuk bab Imam Abu Daud. Di sini. Ada pembahagian lain tu tidak berkenaan sangat. Tapi oleh kerana hadis tu disebutkan bersama, jadi dikemukakan semua sekali lah. Tetapi yang berkenaan dengan tajuk bab terletak di sini. Beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan kurang daripada 3 biji anak batu, dan beristinja dengan kotoran binatang atau tulang. Mana semua Nabi ajar, melarang kita daripada melakukan semua itu. Menghadap kiblat, ketika buang air, larang juga. Beristinja dengan tangan kanan, larang juga. Beristinja dengan kurang daripada 3 biji batu, larang juga. Dan beristinja dengan kotoran binatang atau tulang, juga Nabi ada melarang. Itu kata Salman. Jadi tiap-tiap bahagian ini ada perbincangannya yang agak detail. Baik, kita tengok nota 36. Baik, di situ. Baca lagi. Izzuddin baru baca sikit. Silakan, teruskan. Potongan sabda Nabi SAW ini merupakan dalil yang menjadi pegangan bagi orang-orang yang berpendapat larangan Nabi SAW hanya khusus dengan menghadap ke arah kiblat sahaja, tidak termasuk membelakanginya. Sekejap Izzuddin. Baik. Cuba tengok ni. Cuba tengok di sini. Sekejap. Cuba tengok teks dia ni. Laqad nahana sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bighaitin aw baulin. Jadi menghadap kiblat di sini dia sebut menghadap saja, tak ada membelakanginya. Sebab itu ada juga ulama yang berpendapat menghadap kiblat tak boleh, membelakanginya tak apa. Dalam banyak-banyak pendapat tadi kan, yang 8 tu ada yang berpendapat begitu. Baik, kalau orang tanya, apa alasan dia? Ini alasannya, antara alasan dia. Mungkin kita kata, ada pula hadis yang sebut membelakanginya juga tu.
Itu sebab ada orang yang kata tak boleh menghadap dan membelakangi kedua-dua sekali. Tapi bagi orang yang kata menghadap saja yang dilarang, dia pegang dengan hadis ni. Membelakangi itu tidaklah seberat menghadap ni. Menghadap ni lebih berat. Dia faham gitu. Ataupun membelakangi itu harus. Kalau kita kata tidak harus pun, ringan lagi. Makruh dia tu ringan. Nak banding dengan menghadap ni. Dia faham gitu. Daripada situlah dia faham. Itu sebab cara faham tu. Itu penting. Seterusnya. Teruskan Izzuddin, teruskan. Oleh itu, ketika membina tandas, kita umat Islam hendaklah memastikan mangkuk tandas tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Sekejap Izzuddin. Jangan kita, bagus dah orang kita sekarang ni, alhamdulillah bagus di Malaysia ni. Pada pandangan saya bagus banyak nak banding dengan setengah-setengah negara tu. Perkembangan Islam ni semakin baik. Dalam seni bina kan. Kalau dulu-dulu, sekarang ni pun ada lagi pintu, jendela apa tu kan. Gini-gini. Solid. Tu kan apa? Sekarang ni orang dah faham banyak, orang lari daripada itu. Dan dia tidak buat begitu. Antara yang kita kena jaga lagi bila kita buat rumah, di tandas tu. Ini pun yang Nabi ajar juga tu. Kalau tadi lambang Kristian, maka ini tidak lambang orang Islam ni. Yang Nabi ajar adab ni tidak menghadap kiblat. Jadi kita, orang-orang kontraktor ke apa ke, kita kata, ataupun kita yang nak buat rumah tu kena jagalah benda ni. Kena jaga. Alih sikit sikit tak apa dah. Jangan betul-betul menghadap. Sepatutnya. Mangkuk tu, tandas mungkin menghadap kiblat. Kita kata bilik air tu mungkin menghadap kiblat. Tetapi tandas tu kita alih sedikit. Yang seeloknya tandas tu semua sekali, bilik air tu tidak menghadap kiblat lah. Itu seeloknya. Kalau kita katalah menghadap kiblat lah, kita alih sikit. Letakkan kedudukan mangkuk tu biar tidak betul-betul menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Itu bermakna kalau orang masuk dalam rumah kita, dia tengok rumah kita daripada luar, dia tahu dia ni rumah orang Islam. Masuk dalam, dia tahu ni orang ikut sunnah ni. Dia tahu. Orang ikut sunnah, dia tahu. Walaupun kita kata ada banyak khilaf lagi, tapi semua yang khilaf tu pun akan kata, kalau kita jaga lebih baik ke tidak? Kalau kita tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, lebih baik ke tidak? Semua akan kata, ya lebih baik. Itulah yang kita naknya. Baik. Di sini beristinja. Wa alla nastanjia. Alla. Kalau kita tengok teks ni. Di sini alla nastanjia. Ada la di sini. Begitu juga selepas ni. La ada di sini. Tapi dalam terjemahan saya tak bagi. Tak ada pun la tu tidak tu kan. Tidak tu. Sebabnya, cuba tengok sini. Baik, baca lagi Izzuddin. Perkataan la sebelum perkataan nastanjia di dalam hadis adalah la zaidah. Istinja bererti membersih tempat keluar najis, iaitu kubul dan dubur. Ya. Itu makna istinja. Jadi la tu Nabi melarang. Kalau tidak, kalau kita pakai, kita tidak kata la zaidah. Ini berbahasa lah sedikit. Bermakna Nabi SAW melarang bahawa kita tidak menggunakan tangan kanan. Maknanya Nabi SAW melarang kita tidak menggunakan tangan kanan. Berarti Nabi suruh kita guna tangan kanan. Itu jadinya. Kalau kita tidak kata la tu la zaidah. Sebab dalam bahasa Arab ni kadang-kadang la tu ada zaidah. Kadang-kadang tak ada la. Kita kena takdirkan la. Kalau kita tidak takdirkan la, rosak makna, tak betul. Tak ada la, tapi kita kena kata ada la di sini. Sebab itu dia kena belajar. Kena belajar tu makna sampai mendalami lah. Kalau belajar selapis tu saja, tak sampai ke situ. Kalau kena belajar secara mendalam, baru kita bertemu. Kadang-kadang ada la, kita tak boleh pakai la itu. Sebab apa? Namanya la zaidah. La zaidah ni ada saja. Kita tak boleh pasang makna dia. Kalau pasang rosak jadi makna dia.
Begitu. Beristinja dengan tangan kanan 38. Baca lagi Izzuddin, baca lagi. Jadi perkataan la di sini zaidah. Teruskan. Berhubung dengan larangan beristinja dengan tangan kanan, Imam An-Nawawi berkata, para ulama ijma' tentang memang ia dilarang. Cuma jumhur ulama berpendapat ia adalah larangan tanzih dan adab semata-mata, yakni larangan yang menyatakan lebih elok dan lebih beradab sahaja, bukan larangan tahrim. Sesetengah ahlu az-zahir berpendapat ia adalah larangan tahrim, yakni memberi erti haram. Sekumpulan ulama kita mazhab Syafi'i juga berpendapat haram, tetapi pendapat mereka itu tidaklah perlu dijadikan pegangan. Ini kata Imam Nawawi, ya, kata Imam Nawawi. Mana Imam Nawawi tak setuju, yang mengatakan haram itu, tak perlu dijadikan pegangan, kata dia. Teruskan. Larangan beristinja dengan tangan kanan ialah sebagai memuliakannya dan menjaga kebersihannya. Lepas tu wa alla yastanjiya ahaduna. Sekali lagi ada la di sini, beristinja dengan kurang daripada 3 biji anak batu. Jadi perkataan la sebelum perkataan nastanjia, yastanjia di sini, bukan nastanjia, yastanjia. Sekejap. Yastanjia di sini juga zaidah. Di dalam sesetengah nuskha bahkan tiada pun la sebelumnya. Tak ada la di sini dalam setengah-setengah nuskha tu. Baik. Baca Izzuddin. Teruskan. Air adalah bahan asal untuk beristinja. Jika tiada air atau terdapat kesukaran dalam penggunaan air, maka anak batu atau lain-lain benda seperti kertas tisu juga boleh diguna untuk mengesat tempat keluar najis. Dalam masalah ini juga para ulama berbeza pandangan. Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar menulis, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr berpendapat wajib hukumnya istinja itu. Jika beristinja dengan batu, maka wajib juga beristinja dengan menggunakan 3 biji anak batu atau dengan 3 sapuan, yakni jika beristinja dengan sebiji anak batu sahaja. Jika seseorang beristinja untuk kubul dan duburnya, maka wajib 6 sapuan. Untuk masing-masing daripadanya 3 sapuan. Mereka berkata, yang paling afdal ialah dengan 3 biji anak batu. Jika ia berpada dengan sebiji anak batu yang mempunyai 6 bucu sahaja pun sudah memadai. Malik dan Daud pula berpendapat, apa yang wajib ialah membersihkan tempat keluar najis sahaja. Jika ia terhasil dengan sebiji anak batu pun sudah memadai. Ini juga pendapat sesetengah tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i. Al-Itrah, para ulama dari kalangan anak cucu Nabi SAW dan Abu Hanifah pula berpendapat menyapu dengan 3 biji anak batu itu tidak wajib. Tidak. Itu ada khilaf dalam masalah ini. Teruskan. Larangan yang tersebut di dalam hadis itu menurut Hanafiyah dipakai dengan erti pada kebiasaannya tempat keluar najis itu tidak bersih melainkan apabila ia disapu dengan 3 biji anak batu. Adapun apabila tempat itu boleh bersih dengan kurang daripada 3 biji anak batu atau tempat itu tidak berlumuran dengan najis atau langsung tiada kesan najis padanya sehingga dirasakan tidak perlu langsung beristinja, maka dalam keadaan itu jika seseorang beristinja dengan 2 biji atau sebiji anak batu sahaja atau ia langsung tidak beristinja sekalipun, nescaya tidaklah ia termasuk dalam larangan tersebut. Teruskan. Pendapat Syafi'iyah dalam masalah muhrim tidak perlu membasuh pakaiannya yang berlumuran dengan wangian, yakni air wangi dan sebagainya sebanyak 3 kali. Sama dengan pendapat kita, golongan Hanafiyah dalam masalah ini. Padahal ada juga hadis Nabi SAW yang menyuruh membasuhnya sebanyak 3 kali. Sabda baginda, Ammat tayyibul ladzi
amma tib allazi bika fagsilhu salasu marratin. Salasa marrat. Bermaksud, adapun wangian yang ada pada pakaianmu itu, maka basuhlah ia sebanyak 3 kali. Kata An-Nawawi, perintah Nabi SAW supaya membasuh sebanyak 3 kali itu semata-mata berlebih-lebihan, yakni mubalarah, untuk menghilangkan warna dan baunya. Padahal yang wajib hanyalah menghilangkannya. Jika ia terhasil dengan sekali basuh sahaja, maka itu sudah mencukupi. Tidak wajib lagi ia membasuh lebih dari itu. Jadi maknanya dalam masalah muhrim, orang yang pakai ihram, yang pakai air wangi, Nabi ada sebut dalam hadis 3 kali. Tetapi kenapa orang mazhab Syafi'i kata tak mesti 3 kali? 3 kali itu mubalarah sahaja. Seperti kata Imam Nawawi. Begitulah juga dalam hadis istinja dengan 3 biji adat batu. 3 biji itu mubalarah lah. Menunjukkan kebiasaannya boleh bersih tu dengan 3 biji tu. Dengan 3 biji dapat bersih. Tapi bukan bermakna kalau bersih dengan 2, 1 mesti juga kena 3. Tak mesti. Jadi sebut 3 tu sama juga di sini. Itu alasan yang diberikan oleh orang-orang Hanafi lah di sini. Orang-orang Hanafi bahawa 3 itu yang terbaik. Lebih cermat lah kalau kita guna 3 biji anak batu. Sekarang ni orang tak guna dah anak batu pun. Kalau guna anak batu habislah sumbat tandas tu yang duduk berpuluh-puluh tingkat macam mana. Ini cerita dulu. Sekarang ni tisu, guna tisu. Baik. Kita nak cepat-cepat ni. Dan beristinja dengan kotoran binatang atau tulang. Ni 40. Saya terjemah dan ini. Saya nak orang lain pula lah baca. Sila. Siapa nak baca? Sila. 40. Nota 40 ni. Ada nak baca? Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baca mana? Siapa ni? Saya Fuad. Fuad. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memilih perkataan dan di sini untuk menterjemahkan perkataan au. Kerana au sering juga dipakai dengan erti wa dan dalam bahasa Arab. Alasan kedua menterjemahkannya dengan dan ialah au di sini digunakan sebagai ataf. Menterjemahkannya dengan atau boleh menimbulkan kekeliruan. Ia dipakai dengan erti syak, lisyak. Jadi maksudnya ialah Nabi SAW juga melarang kami daripada menggunakan kotoran dan tulang untuk beristinja. Teruskan. 41. 41 roji' ialah kotoran, najis atau tahi binatang. Sama ada yang halal dimakan atau tidak, termasuk tahi manusia. Berdasarkan riwayat Ruwaifi' bin Thabit yang dikemukakan oleh Imam Abu Daud juga, di sini tersebut raji'ud dabbah, iaitu kotoran atau tahi binatang. Adapun tahi manusia, maka ia termasuk di bawah sabda Rasulullah SAW, innaha riksun. Innaha riksun. Sesungguhnya ia kotor ataupun najis. Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim berkata, di dalam hadis ini terdapat larangan daripada menggunakan segala najis untuk beristinja. Dengan menyebut raji', Nabi SAW mengingatkan kita kepada segala macam najis. Tulang dilarang kerana ia merupakan makanan jin. Dengannya baginda mengingatkan kita kepada segala macam makanan. Jadi kesimpulannya ialah Nabi SAW melarang kita daripada menggunakan segala macam najis dan segala macam makanan untuk beristinja. Teruskan. Segolongan ulama berpendapat raji' atau tahi binatang yang dilarang kita beristinja dengannya itu ialah tahi binatang yang halal dimakan seperti lembu, kambing, unta dan lain-lain. Kerana ia menurut mereka tidak najis, iaitu suci.
Adapun tahi binatang yang haram dimakan, maka ia memang najis dan tidak perlu disebutkan lagi. Menggunakannya untuk beristinja bererti semakin mengotorkan lagi tempat keluar najis, bukan akan membersihkannya. Sebabnya kita dilarang beristinja dengan tulang dan tahi binatang yang halal dimakan juga ialah kerana kedua-duanya merupakan makanan saudara kita, jin Islam. Tulang adalah makanan jin itu sendiri. Tahi binatang pula merupakan makanan kepada ternakan mereka. Oleh kerana kedua-duanya berguna kepada mereka sebagai makanan, maka sebagai menghormati mereka, kita dilarang daripada mengotorkannya dan merosakkannya. Sebab larangan beristinja dengan tulang yang disebut di dalam hadis ialah kerana ia makanan golongan jin, dan sebab larangan beristinja dengan tahi binatang termasuk tahi binatang yang halal dimakan pula ialah kerana ia merupakan makanan ternakan mereka. Apa yang disebut di dalam hadis itulah illah yang muktabar dalam menentukan sebab kenapa ia dilarang digunakan untuk beristinja. Teruskan. Kedudukan hadis ke-7 sahih. Selain diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi saya rasa hanya sekadar itulah dulu untuk malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung lagi beberapa hadis di bawah tajuk ni. Ada beberapa lagi hadis. Ini hanya satu saja sempat kita bincangkan malam ni ya. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi